Aduh ya. Ada raja dah. Ada raja dah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al-ajanibi wa hiyabati maulana azim. Min alat wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أفضنا علينا من فيض علمك وكرمك وآتينا من لدنا علما بفضلك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Amma ba'du, jadi bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun di dalam majlis yang masuk di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala majalisudz dzikri. Wa qala 'Atha ay majalisul halali wal haram. Apabila kamu berjalan lalu bertemu dengan taman daripada taman syurga, maka berhentilah seketika. Maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Qala majalisudz dzikri, iaitulah majlis zikir. Dan ini kali yang ketiga saya datang masjid ni tuan-tuan, membahaskan mabanis salah bima'anis salah, menguraikan sedikit sebanyak perbuatan kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah huraikan makna doa iftitah yang kita baca hari-hari di dalam sembahyang kita dalam fardu maupun sunat, iaitulah doa iftitah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Dan huraian berkenaan dengan doa iftitah telah saya hurai sampai kepada perkataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah daripada kita menafikan syirik dan kufur daripada diri kita bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Setelah daripada kita ini menafikan, bukanlah aku ya Allah orang yang mengingkari nikmat yang engkau berikan kepadaku, lalu kita mentaukidkan lagi, menguatkan lagi akan perkataan kita kepada Allah dengan perkataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan maksud tuan-tuan, sesungguhnya salatku dan ibadatku wa mahyaya dan hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan sekalian alam.
Tuan, di dalam ayat ini yang kita baca, fihi iqraru rububiyyatir rabb wa ubudiyyatil abd. Di sini ada pengakuan daripada seorang hamba bahawasanya yang Tuhan itu ialah Tuhan dan hamba kekal sebagai seorang hamba. Kerana itulah tak kala seorang itu melihat bahawasanya yang Tuhan itu Tuhan dan yang hamba itu ialah hamba, maka terbitlah perkataan inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, khusus kepada Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Tuan-tuan, bila kata sebut kata ini ibadat, hidup dan matiku, tiada tujuan yang lain melainkan kepadamu sahaja ya Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadat. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, "Ai illa liya'rifuni haqqa ma'rifatih." Tiadalah aku ciptakan akan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, melainkan supaya beribadah dengan makna mengenali akan diriku dengan sebenar-benar mengenal. Maka kerana itulah tiada ibadah yang paling besar melainkan ma'rifatullah, ialah kenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Maka padanya itu berhak dipersembahkan segala sesuatu. Maka kerana itulah tak kala kita melihat tiada perkara yang lebih besar daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kerana itulah kita persembahkan ibadat kita sebagai juzuk daripada mengenal kita akan Allah. Kerana orang yang tidak mengenali Allah tiada beribadat baginya. Tuan, orang yang mana tidak kenal, maka dia tidak akan memberikan kepada orang tersebut akan haknya. Tuan, kalaulah kita kenal kepada seorang kekasih, tuan-tuan, kita kenal dia dengan sebenar-benar kenal, maka kita akan memberikan dia akan hak yang patut diberikan kepadanya. Tuan-tuan, kalau kita ada isteri kita ni layak dapat apa daripada kita? Layak mendapat kasih sayang. Jikalau kita tidak mengenali isteri sebagai isteri, nescaya kita tidak akan memberikan kasih sayang. Kalau kita kenal isteri kita sebagai hamba abdi, tiada baginya kasih sayang daripada pihak kita. Kalau kita kenal, tuan-tuan, yang kata kawan kita ni ialah kuli kita, ialah hamba kita, nescaya tiada di sana unsur persahabatan. Kenapa? Kita tidak mengenali atas haqqil ma'rifah sebagai pengenalan yang patut. Maka tak kala seorang hamba itu mengenali Allah Subhanahu wa taala di atas hak pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka tiada dia serahkan akan tubuhnya melainkan kepada Allah. Itulah maksud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya bagi Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Bila mana kita sebut lillahi rabbil alamin, segala ibadat kita tu, tuan-tuan, khusus kepada Allah. Seolah-olahnya, tuan-tuan, kita bila bermunajat dengan Allah tidak memadai setakat itu, kena tambah lagi taukid di atas taukid, kuat menguatkan kalam dengan ayat yang lain. Bila kita kata ibadat kita khusus untuk Allah, tuan-tuan, khusus untuk Allah Ta'ala, kemudian kita pun sebut lagi la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Kerana apa? La syarika lahu ialah jumlatun tafsiriyatun bagi perkataan lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, tiada aku ibadat kepada selain daripadamu ya Allah. La syarikalah. Itulah maksud
tiada sekutu baginya. Kerana apa kita bila mana menyebut dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanjang-manjangkan yang kalam kita itu sebenarnya boleh dipendekkan. Sebenarnya boleh pendek tuan-tuan. Kenapa kita sebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu, aku menghadapkan wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, tak bagi yang mencipta langit bumi, kemudian aku ini cenderung kepada kebenaran dan aku bukan daripada kalangan orang musyrik. Ibadatku, solatku, hidupku, matiku bagi Allah Tuhan sekalian. Bukankah segala perkara yang disebut ini boleh dipendekkan di dalam dua kalimah? Contohnya terdiri daripada mubtada dan khabar, iaitulah al-ibadatu lillah, ibadatku bagi Allah, al-kullu lillah, semuanya bagi Allah Ta'ala. Kenapa dipanjang-panjangkan? Kerana inilah munajatul abdi bi rabbih. Inilah munajat, bisikkan jiwa daripada seorang hamba dengan Tuhannya. Tuan-tuan, kalaulah kita ini bercerita dan bersembang, bermunajat dengan kekasih kita, maka sejam itu tak cukup. Kalau kita telefon orang, kalau muda-muda dia telefon gewer dia, takkan sejam, manalah nak cukup. Kadang-kadang kita pun pelik, apa topik yang mereka bincangkan dan tuan, sampai tak tidur malam. Topik apa yang dia bincang? Jadi kita pun pelik, topik apa? Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan cek topik apa yang dibincangkan oleh anak kita dengan gewer dia. Cuba bincang, apa perbincangan yang kamu nak buat sampai penuh satu malam, tak tidur malam kerana bersembang, kerana duk bergayut. Jawapannya kalau kita tanya, tuan-tuan, kita tanya orang yang bergayut, dia pun tak tahu apa yang dia sedang sembang kerana dia asyik. Maka orang yang asyik dengan makhluk, dia akan memanjangkan kalam-kalamnya, walhal kalamnya itu boleh dipendekkan. Kita kalau bersembang kawan kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum tuan, dia kata hang nak apa? Terus direct, Assalamualaikum, ni mat. Dia kata, mat terus jawab, kata ni hang nak apa? Dalam mana ada apa ni call ni? Dia tak bagi can. Apa tuan-tuan? Kerana kita ni bukan asyik dengan dia. Terus kepada point, tak cakap banyak. Tetapi bila mana kita, tuan-tuan, kalau kita lah dengan kekasih kita, apa khabar, makan tak lagi, ini yang mana Allah hikayat sendiri di dalam Al-Quran berkenaan dengan pertanyaan Nabi Allah Musa, munajat Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bertanya satu pertanyaan yang ringkas. Quran cerita, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang berada di tangan kanan kamu?" "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang berada di tangan kanan kamu wahai Musa? Maka sabda Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jawabnya panjang. Orang tanya, apakah perkara yang berada dengan tangan kamu? Patut jawab apa tuan? Tongkat. Nabi Musa ketika itu sedang memegang tongkat. Lalu sepatutnya menjawab dengan jawapan yang pendek, ya Allah, ni tongkat nama dia. Tapi Nabi Musa tidak menggunakan ini tongkat, bahkan dia berkata hiya asaya, itu tongkatku, aku berpegang dengannya dan aku membuat gembala kambing dengannya, dan aku ni Allah macam-macam lagi aku guna dengan tongkat aku ini. Tanya sepatah, jawab lebih daripada 5 patah perkataan. Kerana apa? Kerana Nabi Musa itu sedang asyik, sedang keadaan asyik bila mana bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita asyik dengan kekasih kita, maka tidak mencukupi 2 patah perkataan, bahkan 200 patah perkataan pun tidak memadai, perlu dipanjang-panjangkan, walhal kalamnya itu sama pada maksud dan pengertian, tak ada beza. Nabi Musa menyebut kepada Allah,
Allah tanya, apa di tangan? Dia jawab, ni tongkat. Tongkat ni buat begini, buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Aku guna tongkat ni begini. Adakah Nabi Musa sedang berkhitab dengan yang tidak mengetahui apa yang di tangan Nabi Musa? Allah Ta'ala tak tahu ke apa di tangan Nabi Musa? Tidak. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang di tangan Nabi Musa dan apa yang Nabi Musa guna. Tetapi Nabi Musa memberitahu kepada Allah akan perkara yang Allah sudah mengetahui. Kerana apa? Lazatnya bila mana berkhitab dan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu diulang, lagi pula diulang, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal kita dah sebut ibadatku hanya bagi Allah. Inna littaukid, wa makna inna wa anna littaukid. Taukid makna taqwiyatul kalam, menguatkan kalam. Tuan-tuan, menguatkan kalam bermakna tiada selain daripada Allah. Kemudian kita kata tiada sekutu baginya Allah. Tuan-tuan, bila sebut kata la syarikalahu, para ulama usuluddin menyebutkan la syarikalahu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bila sebut kata tiada sekutu bagi Allah, yakni tiada sekutu bagi zatnya Allah, tiada sekutu bagi sifatnya Allah, tiada sekutu bagi perbuatannya Allah. Maka sebab itu kita sebut la syarikalah, tiada sekutu, tiada dua yang menyerupai zatmu ya Allah, tiada juga yang menyerupai pada sifatmu ya Allah, tiada juga perbuatan yang mana terbit melainkan daripadamu juga ya Allah. Maka kita di sini mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhiduz zat, mentauhidkan akan zat Allah. Tiada zat yang menyerupai Allah dan tiada sifat yang mana menyerupai Allah, dan tiada perbuatan melainkan semata-mata daripada Allah kepada Allah. Maka kita sedang mengakui bahawasanya apa yang kita buat dan apa yang kita sebut sebenarnya ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Apa yang sedang kita buat, apa yang sedang kita bercakap, apa yang sedang kita berkata-kata, apa yang sedang kita membuat ni tuan-tuan, zahirnya itu perbuatan daripada diri kita, namun hakikatnya tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Maka sebab itu bila faham daripada sini, tiada unsur takabbur dengan amalan diri sendiri. Kerana apa tiada takabbur? Kerana melihat bahawasanya amalan dia itu bukan amalan dirinya, tetapi amalan yang digerakkan oleh Allah. Tak ada. La syarikalahu, tiada serupa pada zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Bermakna tiada yang terbit daripada minal kainat, daripada kejadian, melainkan ialah perbuatan Allah. Tuan-tuan, makna yang berlaku dalam qada dan qadar semuanya ialah daripada tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bermakna seseorang itu jikalau dia membuat akan ibadat, dia itu tidak mengembalikan ibadat itu kepada dirinya, kerana dia mengembalikan kepada yang menciptakan ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan akan zat kamu, wa ma ta'malun ay wa amalakum. Allah menciptakan zat kamu dan Allah juga mencipta akan perbuatan kamu. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bizalika umirtu, dan dengan inilah tuan-tuan, dengan hazal iqrar umirtu, dan dengan ini pengakuan inilah aku disuruh. Amarani rabbi, tuan-tuan, menyuruh akan daku oleh Tuhanku an akuna minal muslimin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran hikayat daripada sebahagian Nabi, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku disuruh untuk menjadi orang yang menyerahkan seluruh urusanku kepada Allah. Wa bizalika umirtu. Kenapa disebut wa bizalika umirtu? Isyarat betapa hinanya hamba dan rendah martabatnya sampai tahap disuruh. Tuan-tuan, kalau orang suruh kita, tuan-tuan, hang pergi ambil situ, pergi ambil benda tu,
bermakna betapa hinanya kita di hadapan dia sampai ditunjuk dan disuruh-suruh. Maka kita bila mana berada di hadapan Allah, ya Allah, seperti mana engkau suruhkan akan daku, menunjukkan kita tunduk kepala kita berada di hadapan Allah. Tuan-tuan, mana tidak angkat kepala kita bila mana berada di hadapan Allah. Dan tuan-tuan, kita tak rasalah di dalam dunia kita ni, kerana Allah belum bertajalli dengan sifat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa benda tersebut. Kenapa kena rasa tunduk jiwa, tunduk rohani kepada Allah? Kerana Allah belum tajalli, belum menzahirkan akan sifat Allah kepada kita. Bermakna kita, tuan-tuan, la yasifuhul wasifun. Sifat Allah tak dapat disifat oleh makhluk. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah Allah tajalli, nescaya kita ini cair seperti cairnya besi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tajalli, bila mana tajalli dengan sifat kesempurnaan Allah, dan makhluk melihat tajalli tersebut di padang mahsyar. Allah Ta'ala tajalli kepada makhluk sampai tahap para nabi-nabi tersebut. Apa yang mereka kata pada padang mahsyar? Tentu apa yang pada mahsyar kata? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kerana apa para nabi tersebut? Bukankah di dunia ini dia diangkat makamnya oleh Allah, dikasih oleh Allah Ta'ala? Kenapa pada hari tersebut mereka mengatakan nafsi, nafsi? Yazhabuna ila Adam fayaqulu nafsi, nafsi. Idhabu ila Nuh fayadhabuna ila Nuh fayaqulu nafsi, nafsi. Fadhhabu ila Ibrahim fayadhabuna ila Ibrahim fayaqulu nafsi, nafsi. Inni kadhabtu ala rabbi thalatha kadhibatin. Idhabu ila Musa fayadhabuna ila Musa fayaqulu nafsi, nafsi. Fadhhabu ila Isa fayadhabuna ila Isa fayaqulu nafsi, nafsi. Idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana apa para nabi-nabi itu melainkan baginda nabi kita? Semuanya menjawab nafsi, nafsi. Bukankah mereka itu diangkat makamnya oleh Allah Ta'ala? Bukankah mereka telah mengetahui bahawasanya mereka itu dijamin syurga oleh Allah dengan makam nubuwah yang berada pada mereka? Kerana Allah sudah tajalli dengan sifat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Al-Imamul Bajuri menyebutkan, sehingga para nabi bersebabkan bersangatan murka Allah terhadap para nabi, menyebabkan nabi-nabi sudah lupa bahawa mereka itu maksum. Tak ingat tuan-tuan. Kerana apa? Bersangatannya murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hilang daripada makhluk, tuan-tuan, fikirannya dah daripada kelebihan dirinya. Tak ingat. Hanya mengingati akan kebesaran, semata-mata kebesaran Allah. Allah Ta'ala sebut Quran, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut, tuan-tuan, kalaulah ada bayi yang menyusu, dicampaknya bayi yang menyusu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana betapa tajalli oleh Allah dengan sifat kemurkaan Allah, maka orang yang mempunyai kelebihan juga tidak akan ingat kelebihannya, melainkan hanya mengingat akan kesalahan dan dosa yang dibuat oleh dirinya. Maka ketika itulah semua menjawab nafsi, nafsi. Semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fali manzilatin khassatin inda rabbih. Kerana ada satu manzilah, satu kedudukan yang khas, Allah angkat keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dalam hadis menyebut bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pada hari tersebut pergi kepada Allah, lalu sujud kepada Allah, lalu berkata, ummati, ummati, Allahumma inni la as'aluka Safiyata ammati wala Fatimata ibnati walakin ummati, ummati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah wa bizalika umirtu, dan dengan ini aku disuruh. Betapa hinanya makam seorang hamba bila mana berada di hadapan Allah. Namun tuan-tuan, bukan di situ saja berhenti. Bukanlah makna hinanya hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
dengan makna sebuah penghinaan, bahkan itulah sebuah penghargaan daripada Allah. Maka sebab itulah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku ya Allah daripada orang yang mana menjadi Islam, yang mana menyerahkan urusanku kepadamu, kerana tiada hamba dan juga makhluk bila mana menyerahkan urusannya kepada Allah melainkan diangkat semula maqamnya itu di sisi Allah. Kerana al-Islam bermakna al-istislam wal-inqiyad. Islam dengan makna kata tunduk dan patuh. Bila mana seorang itu dia taat dan dia serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat semula maqamnya itu di sisi Allah dan di sisi makhluk. Tuan-tuan, nampak macam bunyinya hina bila kata inilah aku yang disuruh, yang dihambakan. Namun bila mana menjadi hamba kepada Allah, yang muslim, yang menyerahkan urusan kepada Allah, nescaya diangkat maqamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bagi perkara ini beberapa syawahid dan dalil yang banyak. Kita semua biasa dengar namanya Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, iaitulah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya paman, makna kata bapa saudara bagi baginda Nabi kita, bapa saudara. Tapi di mana tempatnya? Allah Ta'ala sebut tabbat yada abi lahabin wa tab. Tempat dia di mana? Dia neraka. Kita ada Sayyidina Bilal, orang yang berkulit hitam. Kita Abdullah bin Mas'ud, orang yang betihnya kecil je betih dia, sampai Abu Jahal ni katok dia, jatuhkan dia daripada tempat dia. Kita ada Salman Al-Farisi, yang mana dicolek dan dijadikan hamba, orang yang mana pada mulanya nampak pada zahir pandangan mata cukup hina. Tapi di manakah tiga-tiga orang ini? Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang berkulit hitam, Sayyidina Salman yang bukan orang Arab, orangnya orang Farsi, bukan orang Arab, bukan daripada Bani Hashim, bukan dari Bani Muttalib, apatah lagi daripada bangsa Quraisy. Tapi di mana kedudukan mereka ini? Bukankah mereka ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum, Allah redha akan mereka, maka tempatnya dijamin oleh Allah Ta'ala syurga. Bukankah Islam itu yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin? Bukankah Islam itu menyerahkan urusan kepada Allah, menyebabkan diangkat maqamnya itu di sisi Allah dan di sisi manusia? Dan dengan Islam juga lah merendahkan martabat orang. Kerana Islam ni tuan-tuan, yang menolak Islam akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syair, alaika bi taqwallahi fi kulli halatin wa la tatruki taqwa tikalan 'ala an-nasab faqad rafa'a al-islamu Salman Farisin kama wada'a al-kufru syarifa Aba Lahab. Bukankah Islam itu telah mengangkat martabat Sayyidina Salman? Bukankah kufur itu telah merendahkan maqamnya Abi Lahab? Walhal Abu Lahab daripada orang yang paling hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak kala tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman tabbat yada Abi Lahab. Tuan-tuan, itulah makna wa ana minal muslimin, dan aku ini ya Allah minal muslimin. Tuan-tuan, sambil saya membahaskan perkataan wa ana minal muslimin, ada satu perkara yang penting untuk dibahaskan. Iaitulah yang pertama sekali, wa ana minal muslimin dalam warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dibacakan wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin dengan makna dan akulah ini awal-awal orang yang Islam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ialah awal-awal makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan awal-awal makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itulah Nabi menyebut wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalu al-muslimin. Kerana itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim wa sahahah, bahawasanya sebahagian sahabat bertanya, mata kunta nabiyyan? Qala kuntu nabiyyan wa Adam bainal ma'i wat turab. Wahai Muhammad, bilakah kamu menjadi nabi? Tak, jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi nabi walhal Nabi Adam belum dicampurkan
akan air dan tanah. Maknanya belum diciptakan Nabi Adam. Maka sayugialah dan patutlah Nabi menyebut wa ana awwalul muslimin, dan akulah awal-awal orang yang berislam, yang beriman kepadamu ya Allah. Adapun kita, maka kita bukan awal-awal orang yang Islam, kerana sebelum kita ada daripada kalangan sahabat yang sudah masuk Islam sebelum daripada kita. Maka kita dibenarkan untuk memilih, sama ada kita menyebut wa ana minal muslimin, makna digantikan awal dengan min, wa ana awwalul muslimin digantikan wa ana minal muslimin. Itu cara yang pertama. Ataupun boleh juga dikekalkan wa ana awwalul muslimin, dan akulah awal orang yang berislam, qasad di hati, tak lain dan tak bukan mengikut lafaz yang telah disebut akan oleh Nabi tanpa dituju akan maknanya. Jadi boleh sebut dua, wa ana minal muslimin pun boleh tak, dan wa ana awwalul muslimin qasadnya, dan akulah awal orang yang Islam, kita qasad hanya membaca akan lafaz yang dibaca oleh Nabi. Tuan, selepas daripada habis kita membaca doa iftitah, maka dalam kitab fiqh menyatakan sunat kita diam seketika. Makna saktatun latifatun biqadri subhanallah, itulah diam yang sementara yang dengan qadaran subhanallah. Jadi wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, ataupun wa ana awwalul muslimin, lalu kita diam seketika, saktah. Lalu kita menyebut pula bacaan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sunat berhenti seketika, kemudian barulah membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla raka'atin ta'awudun yusir, dak, wa kulla raka'atin ta'awudun yusir, dak, dan tiap-tiap rakaat itu disunatkan membaca isti'adzah. Sunat, dak, tiap-tiap rakaat itu kita baca isti'adzah dalam keadaan suara yang perlahan. Tuan, suara yang perlahan. Makna kita habis baca doa iftitah, tiap-tiap rakaat dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, sunat kita membaca setiap rakaat. Bangun rakaat ketiga, rakaat keempat, sunat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan perlahan suara. Bukan dikuatkan suara, apatah sama ada imam ataupun makmum. Wa kullu raka'atin ta'awudun yusir, ba'da wa ba'da imami bi amina juhir. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita membaca a'udzu billah? Kerana persediaan untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh jikalau nak baca ayat Quran, baca terlebih dahulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah taala, fa idza wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau aradatumul qiraah, kalau nak baca akan ayat suci Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Maka sebab itulah kita baca kerana mengikut firman dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita baca isti'azah, baca a'udzubillah? Kerana Allah yang suruh dengan firman-Nya, apabila kamu nak baca Quran, maka hendaklah beristi'azah. Jadi sebelum kita baca Quran, baca terlebih dahulu a'udzubillah. Tuan-tuan, kerana apa kita menyebut aku berlindung dengan kuasa dan pertolongan Allah daripada asy-syaitan ar-rajim, yang kata syaitan yang direjam? Jawabnya tuan-tuan, Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab dia yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, susunan
dan tingkatan seorang hamba itu berjalan untuk bertemu dengan Allah, dinyatakan ada 7 aqabah, 7 bonggol, 7 tingkatan, yang mana hamba tersebut kalau nak lalu, nak sampai kepada Allah, dia mesti pukul rata. Makna kata lepasi akan segala martabat tersebut. Kena pi tu, tak tuan-tuan, tidak pandang belakang, kena habiskan segala aqabah. Akan segala kita kata bonggolan, nak kena lepas belakang. Tangga tu kena naik belakang. Iaitulah yang disebut 7 perkara itu yang berkaitan dengan isti'azah, tuan-tuan. Yang pertama, aqabah yang pertama ilmu, kena ada ilmu. Aqabah kedua taubat. Aqabah ketiga awaiq. Yang keempat awarid. Yang kelima ialah bawa'ith. Yang keenam ialah qawadih. Yang ketujuh ialah alhamdu wa syukur wa thana. Di antara tingkatan-tingkatan yang kita kena lepas ialah aqabatul awaiq. Selepas kita mempunyai ilmu, lalu kita kembali kepada Allah dengan erti kata taubat, maka kena hilangkan awaiq, dengan makna penghalang daripada kita terus beribadah dan sampai kepada Allah, iaitulah terdiri daripada dunia, harta, wanita, tahta, dan begitu juga asyaitan. Kena pi tak tepi, tuan-tuan. Makna kena lepasi akan perkara ini, perkara yang disebut sebagai dunia dan juga syaitan. Kena tak tepi, kena lepasi ini untuk kita sampai kepada Allah. Maka kerana itulah dihikayatkan bahawasanya ada seorang ini bertemu dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Lalu dia berkata, Imam Abu Hanifah, inni dakhartu malan wa ahfiruhu summa nasitu aina wada'tuhu. Wahai Imam Abu Hanifah, tanya Tok Guru, tuan-tuan, ada masalah, pi cari juga Tok Guru. Dia kata, aku Imam Abu Hanifah ada duit, lepas tu aku tanam, lepas tu aku simpan, lepas tu aku tak ingat aku tanam tang mana. Tuan-tuan, duit kita ni kita simpan di bank, dulu tak ada bank. Jadi duit tu kena simpan, tak mau bagi pakai, tak mau bagi kena curi, tak mau bagi kena rompok. Ada setengah orang Arab ni dia akan gali letak duit. Dulu zaman dulu bari jurhum, boh duit dalam tanah. Ni lelaki ni dia boh duit dalam tanah. Kemudian dia lupa tempat dia tang mana dia gali, tempat dia tanam suri. Dia lupa kat mana tempat aku tanam, tak ingat dah. Maka berjumpa dengan Abu Hanifah, kata, tahu tak tang mana? Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan, mana ada kena mengena. Kawan ni yang simpan, pandai-pandai dia lah. Tapi disebabkan dia mengetahui Imam Abu Hanifah min ahlillah, daripada ahli Allah Ta'ala, dia ini yara bimukasyafatil qulub, dia melihat dengan apa yang tidak dilihat oleh pandangan mata biasa. Tuan-tuan, dia kata, wahai Imam Abu Hanifah, kamu tolonglah Zak, tilik di mana tempat aku simpan duit. Tak ingat, kata ni. Lalu kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, salli raka'atain. Nak dapat jawapan di mana duit itu berada, malam ni bangun semayang tengah malam, mayang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mayang 2 rakaat tahajud. Lalu dia kata, tak apalah, ini amalan bos pelek Tok Guru kita. Balik mayang, tuan-tuan. Besok tu datang wahai Imam Abu Hanifah, tak mimpi juga, tak dapat jawapan juga. Di mana saya simpan duit ni? Kata Imam Abu Hanifah, salli raka'atain. Mayang 2 rakaat berserta dengan khusyuk. Hadir hati betul-betul dengan Allah Ta'ala. Tawajjuh benar-benar dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah jumpa. Tuan-tuan, akhirnya mai besok tu hari yang ketiga, dia kata, terima kasih, sudah aku jumpa dan teringat di mana aku simpan duit. Kat tanah mana, tanah mana aku simpan. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana? Sesungguhnya bila aku tengah semayang, lalu aku teringat, oh, duitnya simpan di sini. Pasal dia khusyuk. Kata Imam Abu Hanifah,
alimtu anna syaitana la yad'u laka an tutimma lailataka ma'a rabbik. Wahai lelaki, sesungguhnya aku dapat berita dan aku telah mengetahui bahawa syaitan tidak akan melepaskan peluang untuk kamu bersama dengan Tuhanmu. Tuan-tuan, maka sebab tu syaitan paksa bagi tahu kat mana duit dia tu. Bagi tahu, bila bagi tahu teringat, peace dahulu. Tinggallah yang namanya salat, tawajuh kepada Allah. Maka tuan-tuan, tiada perkara yang besar yang dihadapi oleh seorang hamba dalam melaksanakan ibadat melainkan syaitan. Tuan-tuan, tak ada perkara. Maka sebab itulah tiada perkara yang mana mengganggu kita dalam melakukan ibadah seperti syaitan. Kerana syaitan ini ialah anak cucu dan tentera iblis. Tuan-tuan, iblis ni apa yang dia kata pada Tuhan? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dengan biadabnya iblis dengan Allah Taala, dia kata sebab kamu ya Allah yang bagi aku sesat. Nampak tuan-tuan? Dia kata aku akan membelokkan bagi anak Adam itu jalanmu yang telah lurus. Tuan-tuan, jalanmu yang telah lurus ni aku akan perdaya. Maka tiada perkara yang mengganggu daripada seorang hamba itu sampai kepada Allah melainkan seumpama bisikan daripada syaitan. Walau bagaimanapun, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang berjudul At-Tanwir fi Isqatit Tadbir mengatakan, sesungguhnya gangguan syaitan ini tuan-tuan bukanlah satu perkara yang besar. Bukanlah satu perkara yang besar. Bukan perkara yang besar. Bahkan fitnah orang perempuan lebih besar daripada fitnahnya syaitan. Tuan-tuan, apa dalilnya wahai Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah menjawab dalam Quran sendiri. Bagaimana Allah menyebut tentang tipu daya syaitan? Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tuan-tuan, di antara bisikan hawa nafsu ni yang bisikan syaitan mana lagi berat? Bisikan hawa nafsu, diri kita yang membisik pada diri kita itu lebih berat daripada syaitan. Dalilnya mana? Bulan puasa. Bukankah ada wasufidati syayatin, diikat segala syaitan? Tapi berapa ramai yang buat dosa, yang tak puasa pun ada. Yang bulan puasa, yang kata dibelenggu akan syaitan, sama ada belenggu hakiki ataupun belenggu maknawi. Tuan-tuan, tapi kenapa masih lagi ada orang yang melakukan maksiat pada bulan puasa? Kerana fitnah hawa nafsu itu lebih besar daripada fitnah syaitan. Ibnu Athaillah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan ni dha'ifa, dengan makna tipu daya yang lemah. Tapi bila mana Allah sifatkan di dalam perempuan, dalam ceritanya Zulaikha, inna kaidahunna azim, tipu daya perempuan, tipu daya yang azim, yang sangat besar. Tipu daya syaitan, tipu daya yang biasa, yang kecil, yang dhaif, yang lemah ikatannya. Tapi bila tipu daya yang dibuat oleh perempuan, itu perkara yang besar. Inna kaidahunna azim. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati minan nisa. Tiada aku tinggalkan fitnah yang lebih besar melainkan orang perempuan, orang betina. Bagaimana wahai Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah telah mendatangkan dalilnya. Sungguhnya tipu daya syaitan, tipu daya yang lemah, tipu daya orang perempuan, tipu daya yang besar. Kerana itu kata Imam Ibnu Athaillah, laula amruhu subhanah lamasta'adna minhu lihaqaratih. Kalau tak kerana Tuhan yang suruh, Tuhan suruh kita minta berlindung daripada syaitan, nescaya aku tidak akan minta berlindung lihaqarati amrihi, kerana betapa lekehnya makamnya di sisi Allah Ta'ala. Tapi kerana apa? Kata syaitan tu lekeh, tapi tetap Allah Ta'ala suruh kita itu beristi'azah, minta perlindungan dengan Allah. Kerana sekecil-kecil perkara, jikalau tidak diberikan taufik oleh Allah, tak lepas.
sekecil perkara pun kalau Allah Ta'ala tak beri taufik, tak lepas. Maka sekecil-kecil tipu daya seumpama tipu daya syaitan, tuan-tuan, itu pun Allah suruh kita minta berlindung dengan kebesaran kekuasaan Allah. Maka apatah lagi tipu daya yang lebih besar yang selain daripada syaitan. Tipu daya hawa nafsu, tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal hawa. Aku minta berlindung dengan hawa. Hawa nafsu. Innal ammarat fa inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu menyuruh dengan kejahatan. Tu sifat nafsu. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'adhat laula binadhiri syaibi wal harami. Kata Imam Al-Busiri, ammarati bisu'i ma ta'adhat. Tuan-tuan, yang kata nafsu ni tidak akan mengambil pelajaran. Maka sebab itulah, tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Allah daripada sekecil-kecil tipu daya sehingga sebesar-besar tipu daya. Semuanya juga masuk daripada dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam firman Allah Taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan Allah yang menciptakan falak cakrawala daripada sejahat-jahat apa yang Allah Ta'ala cipta, yakni nisbah kepada kita. Allah Ta'ala cipta perkara itu untuk apa? Cipta perkara itu untuk menguji keimanan kita sebagai seorang hamba. Min syarri ma khalaq, daripada makhluk yang disifatkan dengan makhluk yang jahat. Bukankah syaitan itu makhluk yang jahat? Bukankah hawa nafsu itu makhluk yang jahat? Maka tak lain dan tak bukan, tiada tempat la malja wala manja illa ilaik. Tiada tempat bergantung melainkan kepada Allah, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Maka itulah pengertian daripada isti'adzah kita dengan kebesaran Allah daripada kecilnya syaitan yang dilaknat oleh Allah. Dalam kecil, lalu dirajam pula al-rajim dengan makna al-marjum, dengan makna kata ar-rajim bimakna al-marjum. Tak, wa fi fa'ilin, tak, dalam fa'il ini datang dengan makna maf'ul. Marjum makna dirajam dengan makna kata al-mal'un, yang dilaknat, dan dilaknat itu dengan makna al-mub'ad min rahmatillah, yang dijauh daripada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolahnya kita minta berlindung dengan Allah daripada kita dijauhkan daripada jauh rahmat Allah Ta'ala. Minta jauh. Kalaulah Allah Ta'ala tak pandang kita dengan pandangan rahmat, maka tiada makna bagi kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam, ya Allah, kami ni mengaku kami buat salah. Kalau kamu tak rahmati kami, tak pandang kami dengan pandangan rahmat, maka kami jadi orang-orang yang rugi. Bukankah begitu, tuan-tuan? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bukankah itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita? Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusanku kepadaku walaupun sekelip mata, kerana kita ini tiada rahmat. Bahkan rahmat semuanya daripada Allah dan kepada Allah. Kemudian masuklah kita dalam perbicaraan Bismillahirrahmanirrahim, sehinggalah pada akhir firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di setakat tu saja kuliah pada malam ni, insya-Allah. Waktu masuklah tu. Di setakat tu saja pada kuliah pada malam ni. Moga-moga kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang dijauhkan daripada segala gangguan, dan juga, tuan-tuan, makna masuk dalam orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu daripada Allah, dan yang buruk itu daripada keburukan diri saya sendiri dan kelemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam.
Alhamdulillah rabbil alamin.